تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh barakah ini untuk sama-sama kita mengulang kaji kepada halaman yang telah pun kita baca, yang kita faham serba sedikit, yang moga-moga Allah mudahkan urusan kita untuk beramal, menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum, sebagai hakim kepada kehidupan kita seharian. Inilah yang kita belajar dan belajar. Moga-moga Allah memberikan kurnia hidayah kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Dan pada hari ini kita bertuah kerana kita bersama dengan tokoh yang mengkaji dan mendalami kepada Al-Quran, ya, iaitu Ustaz Abdul Muin. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ustaz Abdul Muin. Ustaz Abdul Muin bin Abdul Rahman. Masya-Allah. Saya Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Saya Fazrul Ismail. Ya, lain Ustaz ya. Okay. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah SWT. Kita akan sama-sama, ya, kita sama-sama akan mengulang kaji kepada intisari daripada ayat ataupun halaman 40 hingga 44, di mana kita berada pada juz, ya, kita sebenarnya berada di antara juz 2 dan 3 ini untuk sama-sama kita menghargai bagaimana surah Al-Baqarah ini yang juga dikenali sebagai Sanamul Quran, kita menuju puncak yang diharapkan dengan kita sama-sama perlahan-lahan menuju puncak ini kita dapat gambaran betapa indahnya kandungan Al-Quran, betapa indahnya agama Islam ini. Dan rupa-rupanya kita bukan keseorangan. Kita ada orang-orang terdahulu di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang soleh yang kita ingin ikuti jejak mereka sebagaimana kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Maka mari kita bersama kita mulakan dahulu majlis kita ini. Rabbi zidni ilma, moga-moga Allah menambahkan ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai permulaan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, ya, membacakan Al-Fatihah untuk kita sering mengingatkan diri kita bahawa kita memuji pada Allah Rabbul Alamin. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi itu, salah satu daripada penerangan tentang Rabbul Alamin ini bukan sekadar menciptakan kita tetapi menurunkan Al-Quran yang tidak ada bengkok, walam yaj'allahu iwaja, untuk meluruskan cara kita berfikir, meluruskan cara kita berperasaan agar lurusnya itu membawa kita ke syurga. Dan sudah tentunya kita ingin belajar daripada orang-orang terdahulu, ya, yang mendapat nikmat, yang telah dikurniakan nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Dan pada hari ini pada halaman yang ke-40 Ustaz Abdul Muin, ya, Ustaz, kita akan melihat kepada muka surat 40-41 dahulu. Dua muka surat ini secara ringkasnya ada kaitan dengan seorang tokoh namanya Talut
ada kaitan dengan Nabi Daud, ya, yang bertentang ataupun yang berperang dengan Jalut, ya. Dan dua muka surat Ustaz, ya, panjang ni, sebagai kesimpulan tentang kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Kalau boleh Ustaz kongsikan sedikit, sebenarnya bila dah dua muka surat ni mesti penting, ya. Apakah dua tiga perkara utama yang penting difahami oleh saya, oleh penonton yang berada di rumah? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat saya Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita semua di sini dengan satu tujuan untuk sama-sama memahami, menghayati ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk sama-sama kita kongsi apa yang kita faham kepada mereka yang di luar sana. Okey, menjawab kepada persoalan yang diberi oleh Ustaz Fazrul, kisah Talut dan Jalut, intipatinya ialah tentang Bani Israel. Dan kalau kita perhati dalam surah Al-Baqarah dan juga banyak dalam surah-surah yang lain, Allah banyak menceritakan tentang Bani Israel dan juga Allah namakan mereka sebagai ahli kitab. Ahli kitab. Jadi sebelum saya sebut antara pengajaran daripada kisah Talut dan Jalut, apa persoalannya, kenapa banyak Allah menyentuh tentang Bani Israel yang mereka sebenarnya ada kitab. Bahkan mereka juga Allah gelarkan sebagai ahli kitab. Maksudnya Allah nak beritahu sebenarnya bukan semestinya orang yang ada kitab, bukan semestinya orang yang ada kitab mereka adalah betul dan selamat. Itu pengajaran yang paling besar. Kadang-kadang timbul perasaan bagi orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, dia rasa dia selamat. Begitu juga ibu bapa yang menghantar anaknya menghafal Al-Quran, anaknya khatam Al-Quran, dia rasa anak dia telah selamat. Tapi Allah bagi peringatan. Ahli kitab yang ada kitab, yang Nabi bersama mereka pun adalah antara mereka yang dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang paling besar lah. Okey, antara pengajaran daripada kisah Talut dan Jalut, pertama sekali Allah nak beritahu kedegilan, sifat degil Bani Israel. Dan kalau kita belajar sirah dalam Al-Quran, banyak Allah beritahu Bani Israel ini antara kaum yang paling mulia. Inni faddaltukum alal alamin. Dan Allah, antara sebab kemuliaan Bani Israel ialah Allah mengutuskan kebanyakan para nabi daripada kalangan Bani Israel. Jadi adakah semestinya bila kebanyakan para nabi daripada bangsa mereka memastikan mereka adalah bangsa yang mulia? Tidak. Kadang-kadang kerana mereka degil lah, maka Allah mengutuskan para nabi yang begitu banyak, begitu ramai. Sebab apa? Sebab kedegilan. Jadi ayat kisah Talut dan Jalut juga Allah nak beritahu bagaimana sifat Bani Israel yang bukan jauh daripada hidayah, bukan jauh daripada para nabi, tapi kedegilan mereka menyebabkan mereka tetap melawan kebenaran. Jadi pengajaran untuk kita, jangan degil macam Bani Israel. Walaupun mulut kita membaca Al-Quran, walaupun mulut kita menghafal Al-Quran. Okey, antara saya ambil satu pengajarannya banyak, begitu banyak dalam kisah Talut. Saya sebut satu di sini. Iaitu Bani Israel meminta kepada Nabi mereka untuk Nabi mereka mencari seorang malik ataupun raja ataupun ketua untuk mereka berperang. Tapi bila dibawa kepada mereka seorang raja ataupun pemimpin untuk memimpin mereka dalam peperangan, mereka menolaknya, bahkan mereka berpaling, illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi Allah nak bagi tahu inilah perangai Bani Israel yang boleh berlaku pada semua manusia termasuk kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan Allah mencela, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak lakukan? Kamu minta raja, ketua untuk kamu berperang. Bila diberi raja, kamu mengingkarinya. Kamu berpaling. Jadi jangan menjadi seperti Bani Israel. Dan benda ini sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita, dalam kalangan orang Melayu. Begitu juga Nabi sebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Amir Ar-Rabi'ah. Dia kata ketika itu aku kecil dan Nabi datang ziarah ke rumahku.
ketika itu aku nak keluar, kemudian ibuku berkata, ya Abdullah, ta'ala u'tika, datang ke sini untuk aku beri sesuatu pada kamu. Maka terus Nabi bertanya, maza tu'tihi, apa yang kamu nak bagi kepada anak kamu? Maka ibunya menjawab, tamrah, sebiji tamar. Maka Nabi bagi amaran. Belum berlaku lagi, tapi Nabi bagi amaran, menunjukkan benda itu akan berlaku. Sekiranya kamu tidak memberi kurma tamar yang kamu janji kepada anak kamu, kutibat aliki kezibah, engkau dicatat sebagai pendusta. Berapa ramai yang ibu bapa berjanji kepada anaknya tapi tidak melaksanakan. Berapa ramai pemimpin yang berjanji kepada rakyatnya tapi tidak. Maka bagaimana ibu bapa dapat melahirkan anak yang soleh, yang bertakwa, kalau ibu bapa ada sifat berdusta? Bagaimana pemimpin boleh melahirkan rakyat yang bertakwa kalau pemimpin ada sifat berdusta? Hanya berjanji tapi tidak tunaikan. Itu antara pengajaran pertamalah daripada kisah Talut dan Jalut. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Bila Ustaz memberikan highlight sebentar tadi tentang kisah ini panjang ya, dua muka surat, tapi sebenarnya kalau dalam tradisi Yahudi, kalau dimaklumkan kisah ini lebih panjang lagi ya, diringkaskan dalam 2 halaman. Dan mungkin satu perkaralah yang mungkin bila Ustaz cakap tadi, Bani Israel ini dikaitkan dengan degil tadi Ustaz ya, degil. Dan bila panjang-panjang dalam surah Al-Baqarah ini sehinggakan halaman 40-41 ini, Allah beritahu tentang perangai mereka yang degil itu. Apa sebab sebenarnya yang dia degil itu, yang menjadi pengajaran bagi kita agar janganlah degil. Kan, pasal sebenarnya bila melihat-lihat dalam Quran ni, peraturan untuk syariat ni taklah banyak sangat, tapi banyak berkaitan dengan sikap, tentang degil, tentang suka berdengki, baghyan bainahum. Jadi sebenarnya apa asas untuk degil ini dapat kita kurang-kurang dan lenyapkan, kalau boleh Ustaz, sila. Okey. Allah pun sebut dalam surah Al-Baqarah bahawa Bani Israel menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan juga menolak Rasulullah bukan sebab mereka tak nampak kebenaran itu, tapi kerana hasad. Jadi hasad ni satu penyakit yang sebenarnya bukan baru, bermula daripada zaman Nabi Adam lagi. Bagaimana Iblis dengki kepada Adam, dan bagaimana anak Adam, Qabil dengki kepada Habil. Jadi penyakit dengki ini adalah satu penyakit yang lama. Dan bagaimana nak menghilangkan penyakit dengki ni? Sebab itu Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa. Selagi mana manusia tidak memahami dan beramal dengan Al-Quran, penyakit dengki, penyakit degil tidak akan hilang. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun lima fis sudur. Kami, Allah sebut secara jelas, kami turunkan Al-Quran sebagai rahmat dan sebagai syifa, penawar. Penawar di mana? Lima fis sudur. Jadi Allah sebut penyakit yang paling bahaya ialah penyakit dalam hati. Apa dia? Yang paling bahaya, yang paling besar ialah penyakit degil. Jadi nak tak nak, kalau nak rawat penyakit degil, tadabburlah Al-Quran satu persatu. Berapa ramai orang Arab yang degil di Mekah, berapa ramai orang Arab di Madinah, Aus dan Khazraj, bergaduh berperang 100 tahun. Hanya kerana seekor unta, dengki dan dendam dan sebagainya. Tapi bila Nabi bawa Al-Quran kepada mereka, mereka faham, mereka hayati, mereka amal. Akhirnya bukan setakat tak bermusuh, tapi mereka menjadi ikhwatun. Sehingga mereka sanggup memberi yang paling mahal dalam hidup mereka kepada saudara mereka, kerana itu adalah arahan Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itulah dia punya ubatnya sebenarnya, dengan kembali balik kepada mukjizat Al-Quran ini sendiri ya. Pasal tak ada cara Ustaz ya, selain daripada Al-Quran untuk mengubat kepada kedegilan, ataupun bila degil ni ada kaitan juga dengan baghyan ataupun hasad tadi itu, yang ia bukan sekadar Bani Israel, tetapi ia juga seawal daripada Nabi Adam, maksudnya anaknya itu sendiri pun ada sifat hasad tersebut. Dan ini yang perlu kita jadikan pelajaran apabila kita melihat sedikit daripada kisah Talut dan Jalut dalam halaman 40-41. Dan kalau kita melihat pada muka surat 41 ini, Allah menyatakan tentang bagaimana Talut memimpin tenteranya, kemudian ada ujian, jangan minum air kecuali satu cedok Ustaz ya, satu cedok, dan kemudian Allah berikan kemenangan kepada tentera Talut melawan Jalut ini sendiri. Jadi di
situ Ustaz bercakap tentang apa pelajaran yang mungkin yang kedua daripada kisah ini. Silakan Ustaz. Okey, pengajaran yang kedua yang kita dapat kutip daripada kisah Talut dan Jalut daripada apa yang disebut oleh Encik Fazrul, iaitu setelah mereka dapat Malik, raja yang mereka minta, walaupun hati mereka tidak puas, kemudian berlakulah proses ujian, iaitu innallaha, kata Talut, innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kamu, bukan saya, bukan Nabi, tapi ujian itu adalah hak Tuhan. Jadi manusia tidak ada hak untuk menguji sesama manusia. Hak itu adalah hak Allah. Apa tujuan ujian? Sebab dan ujiannya ialah jangan minum air. Jangan minum air. Sebenarnya nampak macam simple je, tapi pengajarannya cukup mendalam. Iaitu Talut nak menguji tenteranya Bani Israel, adakah betul-betul layak pergi berperang? Dan layak tak mereka mendapat kemenangan? Apa syarat untuk mendapat kemenangan? Pertama, mesti sabar. Yang kedua, mesti patuh pada ketua. Caranya apa? Jangan minum air. Ketika kamu dahaga, nak menguji kamu sabar ataupun tidak, ketika itulah datang arahan jangan minum air. Jadi kalau kamu minum, mana kamu tak sabar. Bila kamu tak sabar, kamu akan kalah. Kamu tak layak pergi perang. Yang kedua, jangan minum air untuk menguji setakat mana kamu taat kepada ketua. Apa-apa organisasi, kalau tidak ada ketaatan kepada ketua, maka organisasi itu ataupun jemaah itu akan hancur. Bahkan dalam peperangan Uhud, Nabi dan para sahabat hampir tewas di pusingan kedua hanya tidak taat pada ketua. Sehingga sahabat bertanya, anna hazab, macam mana kita boleh kalah? Kita orang beriman, lawan pula orang kafir dan ketua kita ialah Rasulullah. Macam mana kita kalah? Allah menjawab, kul huwa min indi anfusikum. Puncanya diri kamu, iaitu kamu tidak taat, kamu tidak sabar untuk mendapat harta rampasan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia punya pelajaran yang kedua yang kita boleh ambil daripada kisah Talut ini, iaitu bercakap tentang ujian tadi Ustaz ya. Ujian Allah yang menguji tadi, bukannya sekadar kita nak uji-uji je. Masa waktu sekolah menengah dulu Ustaz ya, dia adalah pengalaman-pengalaman yang nak melihat kuat tak tingkatan 1 tu, dia ada ujian kan. Okey, jadi maksudnya kalau ujian itu dibuat-buat, itu bukan kaedahnya lah Ustaz ya. Tapi kalau katakan ialah dia rindu ke, itu ujian yang memang Allah beri kepada si pelajar tersebut, itu adalah lumrah yang perlu dipahami. Dan seterusnya tadi bercakap tentang ketaatan Ustaz ya. Ketaatan pada ketua, ketaatan ini sebenarnya kalau kita lihat pada ayat 250 itu, sehingga mereka berhadapan dengan Jalut dan mereka akhirnya berdoa ya, mereka berdoa. Jadi bila mereka taat pada ketua satu dan berdoa dalam ayat ini, Rabbana afri alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ada 3 perkara di sini Ustaz ya. Kalau Ustaz boleh cerahkan, mereka taat tadi tu mereka lepas sungai, tapi ada yang kata kami ni dah letih lah. Pasal taat pada ketua ni kadang-kadang letih Ustaz. Kan? Dan kemudian ada doa di situ. Jadi apa kaitan letih tadi tu dengan doa yang ada pada ayat 250 untuk kejayaan organisasi, dalam kes ini kejayaan dalam perang ini? Sila Ustaz. Okey. Kaitan antara doa dan sikap Bani Israel yang sebenarnya boleh dikatakan telah lulus ujian. Mereka berjaya untuk tidak minum, mentaati arahan. Dan Allah juga bagi jaminan, wallahu ma'as sabirin. Kamu dah berjaya, maknanya kamu dah sabar. Dan bila kamu sabar, Allah akan bersama kamu. Sebab itu dah jaminan. Tapi kalau dah dijamin oleh Allah, Allah akan bersama mereka. Apa perlu lagi mereka berdoa? Subhanallah. Pengajarannya ialah, Allah nak beritahu, kamu kuat macam mana pun, tapi satu masa mungkin kamu mundur. Satu masa mungkin iman kamu jadi lemah. Maka kamu kena sentiasa bergantung kepada Allah sepanjang masa. Kuat macam mana kamu, sabar macam mana kamu pun, kamu tak boleh lepas daripada Allah. Satu. Yang kedua, doa ni ada 3 rangkap kan. Satu, minta limpahkan kesabaran. Yang kedua, minta teguhkan pendirian. Yang ketiga, minta sunnah. Dia ada kaitan tu.
kamu tak akan menang melawan orang kafir melainkan kamu tetap pendirian. Kalau kamu lari, kamu akan kalah. Dan kamu tak mungkin tetap pendirian melainkan setelah kamu sabar. Sabar melahirkan keteguhan, ketetapan pendirian. Kuat macam musuh kuat macam mana pun dia tak akan lari. Sebab apa? Ada sabar. Dan bila kamu tak lari, di situ ada kemenangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Mana kesimpulannya orang beriman, hebat macam mana, kuat macam mana, takwa macam mana pun, kebergantungan kepada Allah sentiasa kena ada. Masya-Allah. Okey. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah pada Allah yang tidak akan mati. Ya, wallahu a'lam. Masya-Allah, itu kaitannya doa mengapa ada selepas mereka ni dah bersabar Ustaz ya, masih lagi berdoa dan doanya pun sebenarnya afri alaina sabra. Maksudnya perlu bergantung kepada Allah pasal ada masa ialah pengalaman saya juga Ustaz ya, dah sabar-sabar lepas tu dia hilang sabar kan disebabkan oleh banyak cabaran yang ada dalam kehidupan. Ya, mesej kepada ibu-ibu, ayah, kepada ketua-ketua yang bekerja juga, ketaatan pada ketua itu penting, memerlukan kesabaran. Dan kita kena bergantung pada Allah ya, kerana kalau tidak memang hilang sabar Ustaz ya. Kadang-kadang kita rasakan macam dah cukup sabar dah ni kan. Orang lain yang tak yang menyebabkan kita hampir hilang sabar, rupa-rupanya ada doa pada muka surat ataupun ayat 250 ini membawa kepada fahazamuhum, mereka itu dapat mengalahkan tentera Jalut biiznillah ya. Dan Nabi Daud ya membunuh kepada Jalut dan Allah memberikan pada Daud ini wa atahullahul mulk wal hikmah. Allah memberikan kerajaan dan hikmah dan mengajarkan apa yang dia kehendaki. Di hujung ayat 251 itu mungkin saya nak minta Ustaz Tarmizi baca dulu ayat 251 pasal dia bercerita tentang istilah dafa' ya, tentang Allah menolak ataupun menjatuhkan seseorang itu ya. Nanti mungkin Ustaz Muin akan komen apa maksud di situ. Silakan Ustaz. Baik. Ayat 251. Ayat 251 Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdul Muin. Seterusnya sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita berada sekarang di muka surat 41. Tadi pun Ustaz Abdul Muin dan juga Ustaz Fazrul dah kongsikan tentang doa ayat yang 290 Ustaz yang selalu baca Ustaz kadang tapi tak faham Ustaz makna Ustaz, dan betapa hebatnya kaitan doa tu. Betul. Tiga rangkap ataupun tiga rangkai itu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Walau kita kuat macam mana sekalipun, even walaupun kita dah beriman sekalipun Ustaz, mesti ada bertawakal, berpegang ataupun menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sambung ayat 251, jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 251 menceritakan tentang bagaimana tentera Talut itu mengalahkan kepada tentera Jalut, dan Nabi Daud ya membunuh ataupun dapat mengalahkan kepada panglima ketua kepada musuh iaitu Jalut, dan diberikan mulk wal hikmah, diberikan kuasa, diberikan hikmah untuk memimpin dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Di hujung ayat 251 itu ada Allah meletakkan walaula daf'ullahi an-nasi ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Apa maksud sebenarnya di bahagian hujung ini Ustaz bila ayat ini bersambung daripada kisah Nabi Daud dapat mengalahkan Jalut dalam ayat ini? Silakan. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Maksud daripada ayat 251, tapi sebelum saya menjawab soalan, saya nak sentuh sedikit Allah bagi
beritahu fahazamuhum biiznillah. Kenapa Allah sebut dengan izin Allah? Akhirnya tentera Talut dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Sebenarnya Allah nak mengajar kita bahawa hebat macam mana kamu pun, kuat macam mana pun, kamu tak akan menang kalau Allah tak izinkan. Dan pengajaran daripada kisah peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah. Dalam peperangan Badar, sahabat tak ramai, senjata tak banyak, tapi mereka menang. Sebab apa? Allah izinkan. Dalam peperangan Uhud pula mereka kalah, walaupun bilangan mereka lebih ramai daripada bilangan tentera di Badar. Dan mereka lebih bersedia, tapi kalah. Sebab apa? Allah tak izinkan. Dalam peperangan Hunain, mereka kalah. Sahabat kalah. Sebab apa? Walaupun mereka lebih ramai daripada musuh. Sebab a'jabathum kasratukum. A'jabatkum kasratukum. Mereka tak bergantung pada Allah, tapi mereka bergantung pada bilangan ramai. Jadi Allah nak ingatkan, walaupun kamu Nabi, walaupun kamu orang yang terbaik, tapi kamu menang bukan sebab kelebihan kamu. Dengan izin Allah. Maka bergantunglah kepada Allah sepenuhnya. Okey. Untuk menjawab soalan iaitu ayat walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum, jikalau Allah tidak menolak antara sesama manusia, maka semuanya akan hancur. Maksudnya, saya bagi contoh, Islam melarang kita untuk mencela agama lain. Islam melarang kita untuk meruntuhkan tempat ibadat yang lain. Kenapa? Kalau Allah biarkan kita mencela agama lain, Allah biarkan kita meruntuhkan rumah ibadat orang lain pun akan mencela Tuhan kita dan mereka akan meruntuhkan masjid. Akhirnya hancur. Itu maksud tolak menolak. Allah kata, walaupun dia kafir, walaupun dia tidak menyembah aku, tapi ada peraturan. Itu maksud daf'ullah. Allah menolak. Yang ni ada peraturan. Walaupun dia musuh. Kenapa? Kalau kamu buat ikut suka kamu, semuanya akan hancur. Kamu tak boleh beribadat dengan senang dan kamu tak boleh berdakwah dengan lancar. Maka hikmah kenapa Allah jadikan biarkan orang kafir dengan agama mereka, dan kewajipan kita hanya berdakwah saja, la ikraha fiddin. Supaya kamu pun dapat beribadat dengan tenang tanpa diganggu oleh mereka, dan mereka pun tak dikacau sebab mereka diberi pilihan. Dunia adalah pilihan, tapi di akhiratlah sebagai tempat balasan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itulah maksudnya Allah yang melindungi kepada semua pihak, ada peluang untuk sentiasa mengamalkan apa yang ada dalam agama masing-masing, kebaikan yang ada. Jika tidak dijaga bahagian ini, nanti maka yang ini akan serang sana pun serang, akhirnya penuhlah kerosakan di atas muka bumi ini. Kita akan kembali semula, kita bersambung selepas ini untuk menyimak kepada halaman 42 dan 43 My Quran Time, baca faham amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita melihat kepada muka surat 40 hingga 41 sebentar tadi Ustaznya, bersama dengan Ustaz Abdul Muin Abdul Rahman, untuk kita mengulang kaji, menyimak beberapa istifadah ataupun beberapa pelajaran daripada surah Al-Baqarah pada halaman 40 41 sebentar tadi tentang peristiwa Talut dan Jalut, dan itu mengakhiri kepada juz yang kedua, yang kita masuk pada juz yang ketiga pada halaman 42, iaitu ada banyak pelajaran. Tapi sebelum itu saya menjemput kepada tuan-tuan sebagai sahabat Al-Quran, Ustaz Tamizi. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Fadil Ustaz Muin. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa macam hari ini kita berkongsi tentang ulang kaji kita daripada muka surat 40 hingga muka surat 44 insya-Allah. Dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya barangkali ada nak ulang kaji lagi muka surat yang lain, nak menyemak nota resolusi ke dan sebagainya, bolehlah untuk melihatnya kembali di platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita, Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time. Kita ada juga My #Quran Time, dan boleh juga ulang siar saksikan kita di YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Sahabat-sahabat kita yang berada, bab kata Ustaz Fazrul selalu mengulang-ulang seantero dunia Ustaz. Tambah pula kita di penghulu segala hari Ustaz ya. Sebarkan pengajian kita pada hari ini, share, sebarkan. Barangkali ada Ustaz
penonton-penonton kita dari Kelantan. Al-Fadhil Ustaz Abdul Muin yang berasal daripada Kelantan saya. Ya. Tapi tak dengar bunyi slang Kelantan. Subhanallah. Kelantan celuk lah. Subhanallah. Jadi terima kasih kerana bergabung dan terus bersama dengan Al-Quran. Pada hari ini kita terus belajar Al-Quran, dan saya pun tertarik sebenarnya nak terus dalami lagi, ulang kaji lagi permulaan juzuk yang ketiganya, ataupun ada orang kampung kata Juz Tilka. Dia panggil Juz Tilka kan. Kamu dah tatuk kita. Dan bila Ustaz cakap tentang sahabat tadi, bila saya berborak dengan Ustaz Muin sebentar tadi, Ustaz Muin cakap bahawa Ustaz Muin selalu juga pergi ke Sabah, ke Sarawak. Ustaz ke sana tu ada aktiviti apa Ustaz? Biasa kita lebih fokus kepada misi dakwah lah. Misi dakwah. Selain kepada misi kebajikan. Mana kita akan cari tempat-tempat kawasan pedalaman yang tidak ada surau, tidak ada kelas agama. Maka kita akan bantu, sama ada kita kumpul dana bina surau untuk mereka. Kemudian kita cari seorang imam atau guru Al-Quran untuk mengajar mereka, kita bagi allowance. Daripada mereka kosong, tak ada tempat nak belajar, tak ada tempat nak solat, akhirnya mereka ada tempat untuk beribadat dan untuk belajar agama. Dah berapa lama tu Ustaz? Lebih kurang 3 tahun lah. Bermula daripada Kelantan, Gua Musa, kemudian ke Sarawak, kemudian ke Sabah. Masya-Allah. Itu adalah antara aktiviti Ustaz Muin bersama dengan pasukannya untuk sama-sama berkongsi tentang Al-Quran Ustaz ya, mesej daripada hidayah daripada Allah ini. Dan sudah tentunya apabila kita melihat kepada juz yang ketiga ini, sebenarnya memang bercakap tentang, kalau katakan juz pertama banyak bercerita tentang Bani Israel, juz yang kedua banyak bercerita berkaitan dengan solat, ada kaitan dengan kiblat. Juz yang ketiga ini Allah mulakan dengan tilka Ustaz ya, Ustaz Tarmizi, Ustaz Muin. Tilka itu apa? Tilkar rusul, ya, bercakap tentang rasul-rasul yang sebenarnya mereka itu dilebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain, ada fadal, ya, ada tafdil yang Allah berikan antara satu sama lain untuk menyampaikan mesej kebenaran kepada umat, ya, kepada manusia. Jadi di dalam ayat ini juga Allah ada, kalau kita lihat pada ayat 255 itu ada ayat yang famous, ya, ayat yang amat masyhur, a'zam, yang amat hebat, yang dinamakan sebagai ayat Al-Kursi. Jadi di sini mari kita sama-sama mengulang kaji. Saya yakin tuan-tuan yang di rumah menghafaz surah ini ataupun ayat ini, kita nak pastikan paling kurang kalau puan-puan, ibu-ibu, adik-adik baca ayat Kursi, mungkin selama ni laju sahaja ke depan, tapi paling kurang kita dapat 2-3 intipati apakah kepentingan surah ini ataupun ayat ini, apakah tadabbur daripada ayat 255 ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada Ustaz Fazrul. Ayat Al-Kursi yang biasa kita dengar dan biasa kita bacakan. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, a'zamu ayah fil Quran. Ayat yang paling agung, yang paling besar dalam Al-Quran. Kalau surah Fatihah. Betul. Tapi kalau ayat Al-Kursi. Kenapa? Kata ulama, antara sebab ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran ialah, pertama, dia mengandungi ikrar tauhid. Mengikrar, menegaskan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya itulah tujuan Allah mencipta manusia, supaya manusia mentauhidkan Allah. Itu juga tujuan Allah mengutuskan para nabi, para rasul dan menurunkan Al-Quran supaya akhirnya manusia mentauhidkan Allah. Jadi intipati kepada ayat Kursi ialah Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia saja yang berhak, yang layak disembah. Itu yang sebab pertamalah kenapa ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung. Yang kedua, dalam ayat Kursi ini juga mengandungi nama-nama Allah. Lebih kurang 5 lah yang jelaskan. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Aliyyu Al-Azim. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, ada 3 surah yang banyak menyebut nama Allah yang paling utama. Itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah Taha. Kemudian dihuraikan, Nabi hurai antara nama Allah yang paling agung ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi kalau Nabi kata nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, selain pada Allah, itu menunjukkan ada kelebihan, sama ada dalam surah ataupun ada dalam ayat. Jadi ditambah pula dengan Al-Aliyyu Al-Azim. Kemudian yang ketiga, kenapa ayat Al-Kursi menjadi ayat yang terbesar, yang paling agung, ialah dalam ayat ini menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah.
Dan sebenarnya manusia bila dia kenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, dia akan menjadi orang yang hebat. Dia akan menjadi orang yang hebat. Sebab perkataan Allah sendiri pun sebenarnya perkataan Allah ialah maksudnya ialah al-ma'luh, iaitu Tuhan yang disembah. Jadi kata ulama, bila Allah sebut Allah tu sebenarnya dia merangkumi semua nama-nama Allah yang lain. Kenapa dia perlu disembah? Sebab dia Ar-Rahman, sebab dia Al-Ghafur, sebab dia Al-Jabbar, sebab dia Al-Qahhar. Jadi dalam perkataan Allah itu sendiri sebenarnya telah merangkumi semua nama-nama dan sifat Allah. Maka sebab tu Allah kata sifat orang beriman ialah innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah dia gemetar. Siapa yang gemetar ni? Orang yang betul-betul kenal Allah. Sebab itu dalam dalam ayat kursi Allah menceritakan tentang diri dia. Aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan aku. Kenapa? Allah sebut lagi sebabnya ialah Al-Hayyu, sebab aku yang maha hidup. Dan beza Al-Hayyu manusia dengan Al-Hayyu Allah. Kalau manusia hidupnya ada permulaan, Allah tidak ada permulaan, azali. Hidup manusia ada pengakhiran. Satu masa dia akan mati. Tapi hidup Allah abadi. Kemudian Allah bukan setakat hidup sepanjang masa, azali dan abadi, tapi Allah juga adalah Al-Qayyum. Dua sifat ni yang antara yang Nabi sebut antara dua sifat ataupun dua nama Allah yang paling agung. Sehingga bila kita berdoa pun Nabi ajar kita bertawassullah dengan nama dua nama ni. Nabi ajarkan kita supaya sentiasa baca doa dengan bertawassul dua nama, iaitu setiap pagi petang kan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Menunjukkan Allah tu memang patut disembah, memang patut dipatuhi sebab dia sentiasa hidup. Bila dah mati mana lemah dia. Kemudian dia pula sentiasa berdiri dengan sendiri. Tak boleh kita bergantung pada manusia sebab manusia sentiasa berhajat dan bergantung pada Allah. Hebat macam mana, kaya macam mana, jawatan besar macam mana, satu masa dia pasti kembali kepada Allah. Kemudian Allah sebut lagi, la ta'khuzu sinatun wala naum. Kehebatan Allah yang wajib kamu taat mentauhidkannya ialah sebab dia tak pernah mengantuk dan tidur. Kita bergantung pada suami. Suami kita kadang-kadang masa kita bercakap dia tidur dah. Kita bergantung pada anak kan. Kadang-kadang anak kita lupa. Jadi kenapa nak bergantung pada Tuhan, makhluk yang lemah? Bergantung pada allazi la ta'khuzu sinatun. Jadi sebenarnya bila kita faham, kita hayati maksud dalam surah, dalam ayat kursi ini, dan kita betul-betul yakin kita bergantung hanya kepada Allah, kita akan jadi orang yang hebat. Dalam satu asar kata ulama, sesiapa yang nak menjadi orang yang paling kuat, maka fatawakkal, bertawakallah, berserahlah pada Allah. Bila berserah pada Allah dia akan menjadi kuat sebab Allah Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khuzu sinatun wala naum. Wallahu a'lam. Okey, jadi itu adalah panduan ya kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Untuk saya ya, apabila melihat pada ayat kursi ini, sebenarnya ia akan Ustaz cakap tadi menguatkan diri kita Ustaz ya. Maksudnya kita kita tak kuat, kita lemah ya, tetapi kerana kita bergantung kepada Allah yang Aliyul Azim, yang hebat, maka insya-Allah kita juga akan dipimpin. Dan bercakap tentang dipimpin ke arah kebenaran ini, ayat seterusnya Ustaz ya. Ayat seterusnya itu yang saya minta Ustaz Tarmizi bacakan, ayat 256, kerana di situ ada cerita tentang la ikraha fiddin, ada istilah rushd kat situ. Jadi bila kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 tu, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dalam surah Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim kan, minta tunjuk hidayah. Jadi mungkin Ustaz boleh tadabburkan apa beza di antara hidayah dan rushd yang ada pada ayat 256. Tapi kita dengar dahulu tuan-tuan baca bersama dengan Ustaz Tarmizi pada halaman 42. Jom sama-sama. Sila Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Abdul Muin, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-256 saya. Ayat yang selalu juga kita baca, dan biasanya dua ayat ni kita selalu sangat baca selepas solat. Jadi hari ini istimewa, hari ini kita dapat ulang kaji lagi sekali tentang dua ayat ini. Tadi kita dah tahu a'azamu ayat yang paling besar atau paling hebat dalam Al-Quran, iaitu ayatul kursi. Sekarang ni ayat la ikraha fiddin.
Selalu sangat Ustaz kadang orang cakap la ikrah fiddin, awak tak payah paksa-paksa saya lah, kan bebas. Contoh macam tu kan. Jadi ini Ustaz itu nanti Ustaz boleh cerahkan. Ustaz akan boleh ni. Okey. Jadi kita baca sesama, jom ayat yang ke-256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin. Qad تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Jadi pasangan dalam menganut agama Islam sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar pada taghut dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada urwatil wuthqa, pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, adik-adik, kita melihat ayat ini, ayat 256 ini, Allah menceritakan tentang tidak ada paksaan dalam beragama, tapi dalam Ustaz Tarmizi nyatakan tadi, orang ada yang menggunakan ayat ini kata jangan paksa-paksalah saya solat ke kan, tak ada paksaan dalam agama. Dia tahu pula ayat tu. Dia tahu ayat tu pasal dia hafal sekolah menengah Ustaz. Sekolah menengah kan kena hafal sekolahnya ya. Jadi yang itu kalau Ustaz boleh cerahkan kefahaman sebenar, dan juga bila ada istilah qad tabayyana rusydu minal ghayy ya, ada perkataan rushd bukannya hidayah di sini, huda. Jadi apa beza rushd dan hidayah ini agar kita dapat memahami, menjiwai ayat ini dalam kehidupan kita sebenar-benarnya. Sila Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat la ikraha fiddin dah famous dalam masyarakat kita. Yes, tapi kadang-kadang salah faham. Betul Ustaz. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah mencela ahli kitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Ada sebagai ahli kitab, mereka sebenarnya buta huruf. Apa maksud buta huruf? Bukan maksud tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Tetapi maksud buta huruf ialah la ya'lamuna al-kitab. Mereka tak faham apa dalam kitab, kecuali amani, melainkan angan-angan. Wa inhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka makin sangka. Agak-agak. Apa maksud la ikraha fiddin? Jangan paksa saya solat. Sangkaan. Tapi hakikat sebenar bukan itu maksudnya. Okey, kata ulama, kata ahli tafsir, la ikraha fiddin maksudnya ialah ayat ini dituju kepada yang non muslim. Tidak boleh kita paksa orang yang bukan Islam memasuk Islam. Sebab tu ayat kena baca lengkap, kena habiskan. Kenapa tak boleh paksa? Soalan, kenapa tak boleh paksa? Jawapannya selepas itu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sebab tak boleh paksa, sebab rusdu tu petunjuk, tabayyan, jelas, dibanding dengan al-ghayy, kesesatan. Maksud saya bagi analogikan. Kalau kita kata pada seseorang, ini adalah kambing. Jelas kambing. Dia kata bukan kambing, ini tikus. Orang macam ni jangan paksa untuk dia terima apa yang kita cakap. Sebab benda tu cukup jelas. Tapi dia degil. Begitulah Allah nak beritahu, sebenar bukti Islam tu benar. Allah tu esa cukup jelas, tabayyan. Jadi kalau ada orang tak nak terima, jangan paksa. Dia ada masalah pada akal. La ikraha fiddin. Sebab itulah Islam ni, kalau berfikir dengan waras, dia akan terima, dia akan taat dengan sepenuhnya tanpa dipaksa. Oh, subhanallah. Okey, apa beza ar-rusdu dengan al-hidayah? Dalam kamus, ar-rusdu ni lawan dia al-ghayyu. Kalau al-huda atau hidayah, lawan dia ad-dhalal. Kata ahli bahasa, rusdu dengan hidayah, kalau dia sebut rusdu saja dia merangkumi hidayah. Maka kalau hidayah juga, kalau dia sebut hidayah saja dia juga merangkumi rusdi. Tapi kalau sebut dua-dua dalam satu ayat, kalau disebut dua-dua dalam satu ayat, dia berbeza. Maksudnya, kalau ar-rusdu istiqamah dalam berilmu, kalau hidayah istiqamah dalam beramal. Ar-rusdu istiqamah dalam berilmu,
Al-hidayah istiqamah dalam beramal. Jadi kalau sebut dua-dua berbeza makna, kalau sebut satu-satu hidayah merakumi rusdi, rusdi merakumi hidayah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Abdul Muin menerangkan ya beza di antara rusyd dan juga hidayah tadi itu. Jadi kalau kita berdoa minta diberikan rusyd dalam surah Al-Kahfi itu, doa kita itu maksudnya kita nak hidayah jugalah Ustaz ya. Dipimpin dengan ilmu yang benar untuk kita beramallah juga ya, bukannya tahu sahaja tetapi kita tidak mahu beramal. Jadi kita berada di penghujung Ustaz ya. Sebenarnya ada dua lagi muka surat yang kita nak ulang kaji, tapi ialah kita ada kena jemput lagi lah Ustaz ya untuk kita melihat bersama, dan kita berada di penghujung. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita rusyd Ustaz ya, seperti mana yang dinyatakan tadi, dan juga kita mohon hidayah daripada Allah untuk kita diberi istiqamah untuk kita beramal dalam kehidupan kita seharian berdasarkan kepada 3 muka surat yang kita semak dan kita ulang kaji sebentar tadi. Dengan ini saya menjemput Ustaz Tarmizi untuk membacakan doa di hujung ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kami hamba-hambamu yang sangat lemah ya Allah, tidak putus-putus mengangkat tangan memohon ke hadratmu ya Allah, agar dikurniakan petunjuk dan hidayahmu kepada kami ya Allah, memandu kehidupan kami di atas muka bumi yang sementara ini ya Allah, mencapai redha dan juga keampunan daripadamu ya Allah. Maka ya Allah, kurniakan petunjuk dan hidayahmu buat kami ya Allah, memandu kehidupan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami berjaya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi yang membacakan doa sebentar tadi, dan kita sebenarnya amat mengharapkan Allah membantu kita sebagaimana yang Ustaz Muin nyatakan tadi. Kita kalau dah beriman, dah bersabar, tetap juga kita kena bergantung pada Allah, minta dicurahkan ya dengan kesabaran, tetap pendirian kita berjuang dalam kehidupan, dan kita perlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berdepan dengan segala cabaran-cabaran hidup yang boleh memesongkan kita daripada jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 1 minit akhir ini Ustaz ya, Ustaz sebagai kesimpulan daripada mungkin kita tak sempat pun sampai 5 muka surat ya, tapi daripada program ini seruan kepada umum penonton yang ada di rumah, seruan Ustaz berkaitan dengan Al-Quran, apa satu mesej kepada rakyat Malaysia? Silakan Ustaz. 1 minit ya. Okey, saya ringkaskan daripada ayat yang sepatut kita sebut juga, tapi sebab kesetukan masa, iaitu apa pengajaran ataupun apa hikmah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah liyatma'inna qalbi. Jadi kalau seorang nabi pun sentiasa nak imannya mantap dan ditingkatkan, maka orang macam kita lagi-lagi kena sentiasa berusaha untuk memantapkan iman kita. Dan nak mantapkan iman,
Tak perlu kita minta kepada Allah supaya Allah hidupkan yang mati depan mata kita, tak. Sebenarnya terlalu banyak ayat-ayat yang boleh memantap, meningkatkan iman kita. Antaranya baca Al-Quran dan tadabbur. Dan antaranya juga lah memikirkan ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayat, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Wallahu a'lam. Allah, itu adalah nasihat penting daripada Ustaz, bahawa sebenarnya iman kita memang dah ada, tetapi ia perlu dimantapkan, perlu dimantapkan. Li tatma'inna qalbi, itu yang disentuh oleh dalam kisah Nabi Ibrahim, Ustaz, dalam kisah Nabi Ibrahim yang telah pun kita ikuti pada halaman yang ke-44, tapi mungkin dengan masa yang terhad ini kita perlu lagi bersama dengan Ustaz Muin pada masa insya-Allah kena mari pula. Masya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Muin Abdul Rahman yang bersama kita pada hari ini, dan insya-Allah tuan-tuan sekalian kita akan bertemu lagi. Kita masih lagi dalam kerangka untuk kempen untuk ummah, wakaf untuk ummah, agar kita ingin menyebarkan mesej ini dalam dengan menyebarkan mushaf, dan kita membawakan program-program Quran, tadabbur, agar lebih ramai lagi yang mendapat pencerahan demi pencerahan daripada ayat-ayat Al-Quran yang dinyatakan oleh Ustaz Abdul Muin sebentar tadi. Ini penting agar kita mantap iman kita, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi esok, ulangan terus kita bersama dengan Al-Quran. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita Mufaz, agar terus kita dapat bersama Al-Quran dan terus ke hujung hidup kita. Dan kalau Ustaz Abdul Muin pergi ke sana ke sini menyampaikan Quran, moga-moga tuan-tuan juga kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham dan amal, insya-Allah.